Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung lagi sesi pembelajaran kita pada kali ini, Reka Cipta Tingkatan 4, bab yang kelima. Dan kita belajar melalui buku teks ini. Jika anda ada buku teks di rumah ataupun di mana-mana sahaja, anda boleh buka muka surat yang ke-87, iaitu bab 5, penyelidikan dan kajian produk. Kajian produk. Jadi, objektif pembelajaran kita ataupun bab ini ialah pada akhir pembelajaran kita akan dapat mengenal pasti bahan rujukan atau produk sedia ada sebagai bahan kajian produk dengan menggunakan kaedah kajian yang sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan fungsi dan rupa bentuk atau kaedah atau prinsip atau teori untuk setiap bahan rujukan atau produk sedia ada yang dipilih. Dan yang seterusnya, ketiga, kita akan dapat mempersembahkan hasil analisis di dalam bentuk jadual. Jadi kita lihat muka surat yang seterusnya, muka surat 88, menyelidik dan mengkaji produk. Perhatikan gambar itu dengan teliti. Apakah yang anda tahu tentang kaji selidik berdasarkan gambar ini dan bincangkan. Bincangkan, perhatikan gambar di muka surat 88 di buku teks anda. 88 dan juga 89 ya, 89. Jadi kita akan di buku teks anda muka surat 88 dan 89, perhatikan gambar itu dan apakah yang anda boleh analisis daripada gambar tersebut. Baiklah, kita bercakap tentang asas kajian di dalam reka cipta produk. Sebelum menghasilkan sesuatu reka ciptaan baharu, kajian perlu dibuat ke atas produk sedia ada yang terdapat di pasaran. Ini kerana kajian perlu dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan juga kelemahan produk sedia ada, fungsi operasinya, reka bentuk dan lain-lain aspek yang berkaitan bagi membantu pereka cipta menghasilkan reka ciptaan yang baharu. Melalui kajian yang dijalankan, kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada produk sedia ada boleh diperbaiki dan diaplikasikan kepada reka ciptaan yang baharu. Maklumat berkaitan produk sedia ada boleh diperoleh melalui sumber seperti media elektronik dan media cetak. Media elektronik yang boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat ialah televisyen, radio dan komputer. Proses mencari maklumat menggunakan komputer menjadi lebih mudah dengan adanya capaian internet. Media cetak pula terdapat dalam pelbagai bentuk, antaranya majalah, katalog, akhbar harian, buku teks dan lain-lain lagi. Maklumat yang terdapat di dalam media cetak selalunya sangat terhad, namun demikian ia merupakan sumber yang mudah diperoleh. Ini adalah langkah-langkah kerja kajian produk. Pertama sekali, langkah-langkah kajian produk adalah mengenal pasti bahan rujukan atau produk sedia ada sebagai bahan kajian produk dengan menggunakan kaedah kajian yang sesuai. Itu yang pertama. Yang seterusnya, menganalisis kekuatan dan kelemahan fungsi dan rupa bentuk, kaedah prinsip teori untuk setiap bahan rujukan atau produk sedia ada yang dipilih. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mempersembahkan hasil analisis di dalam bentuk jadual. Muka surat 91 ni, di sini ada tajuknya adalah, subtopiknya adalah mengenal pasti bahan rujukan dan produk sedia ada. Kajian produk merangkumi pertama produk sedia ada dan yang kedua bahan rujukan. Yang kita pergi kepada yang pertama, iaitu produk sedia ada. Definisi produk sedia ada ialah barangan yang digunakan untuk kegunaan pengeluaran barangan dan perkhidmatan lain. Produk sedia ada juga mempunyai fungsi yang sama. Jadi, yang kedua pula adalah bahan rujukan. Definisi bahan rujukan adalah merujuk kepada produk sedia ada tetapi tidak menjalankan fungsi yang sama. Ia juga merujuk kepada alam semula jadi seperti daun, hewan dan lain-lain lagi. Saya ulang sekali lagi definisi bagi kedua-duanya. Produk sedia ada. Produk sedia ada ialah barangan yang digunakan untuk kegunaan pengeluaran barangan dan perkhidmatan lain. Produk sedia ada juga mempunyai fungsi yang sama. Maksudnya dia mempunyai fungsi yang sama. Itu adalah produk sedia ada.
Tetapi bagi bahan rujukan adalah merujuk kepada produk sedia ada tetapi tidak menjalankan fungsi yang sama. Ia juga merujuk kepada alam semula jadi seperti daun, haiwan dan lain-lain lagi. Bezanya adalah produk sedia ada, ia mempunyai fungsi yang sama. Tetapi bahan rujukan tidak mempunyai fungsi yang sama. Okey. Jadi kita pergi kepada gambar rajah ini, iaitu tentang kajian produk sedia ada. Okey, kekuatan dan kelemahan serta rupa bentuk. Kekuatan dan kelemahan rupa bentuk. Okey, itu yang pertama. Sumber maklumat yang diperoleh, kemudian fungsi operasinya, kemudian gambar dan nama produk. Apakah yang perlu dikumpulkan sewaktu menjalankan kajian ke atas produk sedia ada? Okey, itu soalannya. Pertama, kekuatan dan kelemahan rupa bentuk. Kedua, sumber maklumat diperoleh. Ketiga, fungsi operasinya. Dan yang keempat, gambar dan nama produk. Seterusnya kita pergi kepada subtopik analisis bahan rujukan dan produk sedia ada. Secara terperinci, aspek yang perlu diberikan tumpuan sewaktu menjalankan kajian dan analisis berkaitan bahan rujukan atau produk sedia ada ialah yang pertama, produk kajian. Okey, produk kajian ni adalah seperti nyatakan sumber produk yang diperoleh. Okey, itu yang pertama. Dalam produk kajian ini, gambar dan namakan produk disertakan. Sekurang-kurangnya 2 produk sedia ada diberikan. Okey, itu adalah produk kajian. Kemudian kita pergi kepada kekuatan dan kelemahan. Kita lihat kekuatan dan kelemahan dari segi fungsi. Itu yang pertama. Kemudian rupa bentuk, kaedah dan prinsip serta teorinya. Itu adalah kekuatan dan kelemahan. Kemudian kita pergi kepada kaedah penggunaan. Okey, menerangkan cara produk berfungsi berdasarkan tujuan asal ia direka cipta. Itu yang pertama dalam kaedah kepenggunaan. Dan yang kedua di dalam kaedah kepenggunaan adalah produk boleh menyelesaikan masalah yang dikenal pasti. Kemudian kita pergi kepada cadangan penambahbaikan di dalam analisis bahan rujukan dan produk sedia ada ini. Cadangan penambahbaikan daripada pelbagai faktor mengikut kesesuaian seperti fungsi, bahan pembinaan, komponen, saiz, warna, aksesori dan juga reka bentuk. Aspek penting dalam analisis berkaitan produk sedia ada. Inilah tadi dia punya yang kita perlukan di dalam analisis bahan rujukan. Okey. Pertama, produk kajian. Kedua, kekuatan dan kelemahan. Ketiga, kaedah kepenggunaan. Dan yang keempat, cadangan penambahbaikan. Okey, kita lihat ya. Contohnya ialah tema kajian pemindahan ya. Contohnya tema kajian contoh pemindahan. Membuat penyelidikan dan penyiasatan berhubung dengan reka ciptaan yang merupakan penyelesaian kepada masalah yang telah dikenal pasti. Okey, contoh kajian produk sedia ada, produk alat pemindahan iaitu troli. Okey, produk kajian troli pusat membeli belah dan juga beg bertroli ya. Produk kajiannya yang pertama troli pusat pembeli belah dan juga yang kedua beg bertroli. Okey, ini muka surat 93 ya. Dan kekuatannya adalah untuk yang troli pusat membeli belah, kekuatannya dari segi fungsi memindahkan barang-barang berskala besar dengan kuantiti yang banyak. Dari segi rupa bentuk pula, kalau troli pusat membeli belah ni mudah digunakan. Tetapi untuk beg troli, fungsinya adalah untuk memindahkan barangan yang bersaiz kecil sahaja. Dari segi rupa bentuk mudah digunakan dan mudah dibersihkan. Di dalam kelemahan pula, dari segi fungsi troli pusat membeli belah ini, setiap pemindahan menggunakan troli ini tidak boleh mengangkat barang yang bersaiz besar. Okey, dari segi rupa bentuk memerlukan ruang yang agak luas untuk menyimpannya. Okey, itu untuk troli pusat membeli belah. Bagi beg bertroli, dari segi fungsi kelemahannya ialah isian barangan sangat terhad dan tidak boleh berat. Malah ia mudah koyak dan bengkok. Dari segi rupa bentuk pula lambat untuk bergerak sekiranya kuantiti yang sangat banyak dan besar. Okey, untuk kaedah penggunaannya pula ialah troli pusat membeli belah
dengan cara menolak troli untuk memindahkan barangan yang dikehendaki dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Untuk beg bertroli pula, menarik troli untuk memindahkan barangan yang kecil dan terhad isiannya untuk memudahkan pergerakan dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain. Cadangan penambahbaikan untuk troli pusat membeli belah ini, alat pemindahan troli ini boleh dilaraskan saiznya supaya boleh mengangkat barangan yang lebih besar dan lebih berat. Untuk beg bertroli pula, penggunaan bahan yang lebih teguh dan kuat untuk struktur troli ini agar boleh menampung barangan yang banyak. Okey, kita lihat pula contoh kajian bahan rujukan yang seterusnya. Produk alat pemindahan drone. Okey, drone ya. Produk kajian drone. Dan juga yang pertama drone, yang kedua drone postal. Okey. Kekuatan, kita lihat kekuatannya. Dari segi fungsi drone, ini muka surat 94 ya. Dari segi fungsi, drone ini memindahkan barang-barang berskala kecil dengan kuantiti yang sedikit dan ringan sahaja. Dari segi rupa bentuk pula, rupa bentuknya memudahkan penggunaannya. Untuk drone postal, memindahkan barangan yang bersaiz kecil dan ringan sahaja. Rupa bentuk pula mudah digunakan serta mesra pengguna. Untuk kelemahan, drone ini setiap pemindahan menggunakan drone aliran udara ini tidak boleh mengangkat barang yang bersaiz besar. Dari segi rupa bentuk pula memerlukan ruang yang agak luas untuk menyimpannya. Untuk drone postal, kelemahannya ialah dari segi fungsi, isian barangan berat dan berskala besar, dan rupa bentuk lambat untuk bergerak sekiranya kuantiti yang besar ataupun banyak. Untuk kaedah penggunaan, pemindahan barangan dengan kaedah mengangkat barangan yang dikehendaki dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan muatan yang kecil sahaja. Okey. Maksudnya untuk drone ini memindahkan barangan dengan kaedah apa? Dengan kaedah mengangkat barangan yang dikehendaki dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan muatan yang apa? Dengan muatan yang kecil sahaja. Okey, itu untuk drone. Untuk drone postal, memindahkan barangan dengan kaedah apa? Melekapkan. Okey, untuk drone tadi mengangkat, okey. Tetapi untuk yang drone postal ini memindahkan barangan dengan kaedah melekapkan barang untuk memudahkan pergerakan barangan yang besar dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain. Apakah cadangan penambahbaikannya? Untuk drone ini, alat pemindahan drone ini boleh dilaraskan saiznya supaya boleh mengangkat barang yang lebih besar. Untuk drone postal pula, penggunaan bahan yang lebih teguh dan kuat untuk struktur drone ini agar boleh menampung barangan yang banyak untuk dibawa. Okey, rumusannya. Untuk penyelidikan kajian produk ini, asas kajian dia ada 3 poin ataupun topik utamanya. Pertama sekali, asas kajian dalam reka cipta. Yang kedua, kajian produk. Dan yang ketiga, dapatan maklumat. Untuk asas kajian dalam reka cipta, kita perlu kenal pasti bahan rujukan. Itu yang pertama. Yang kedua, senaraikan produk sedia ada untuk dikaji. Dan yang ketiga, pilih dan gunakan kaedah kajian yang sesuai. Okay, untuk kajian produk pula, analisis produk berdasarkan kaedah yang dipilih dan lihat sama ada aspek terutamanya dari aspek fungsi, rupa, bentuk, kaedah, prinsip dan teori. Itu dari segi kajian produk. Untuk dapatan maklumat pula, persembahkan hasil analisis dalam bentuk jadual. Terima kasih.